Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pelajaran matematik hari ini, cikgu akan ajar kamu subtopik 11.4 iaitu putaran. Putaran ni adalah salah satu daripada jenis transformasi, okey, yang kamu akan belajar dalam bab 11 ni. Okey, pertama kita tengok subtopik 11.4.1 putaran. Dapatkah anda mengenal pasti pergerakan objek yang berputar di sekeliling anda? Okay, di sekeliling kamu, cuba kamu fikirkan, gambarkan ataupun bayangkan, pernah tak kamu nampak suatu objek yang berpusing? Okey, contohnya seperti jarum jam, kipas siling dan pergerakan tayar. Jarum jam melakukan putaran penuh setiap 12 jam. Namun begitu, putaran tayar bergantung pada arah pergerakannya sama ada ke depan atau ke belakang. Semua pergerakan tersebut mempunyai pusat putarannya. Okey, seterusnya kita akan tengok sifat imej bagi putaran, iaitu imej yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Pusat putaran ialah satu titik pegung. Titik pegung ni maksudnya titik yang tidak bergerak. Pegung maksudnya tidak bergerak, tidak berubah, tetap. Okey, C, jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Okey, itu antara sifat-sifat imej bagi putaran yang mana kamu kena tahu. Okey, seterusnya kita tengok subtopik 11.4.2 putaran dalam pelbagai perwakilan. Apabila kita memerihalkan ataupun apabila kita hendak menerangkan berkaitan suatu putaran, kita perlu menyatakan pusat, sudut dan arah putaran yang memetakan objek kepada imej. Okey, sekarang ni perhatikan dua gambar ni, gambar jam. Ini kita panggil sebagai pergerakan ikut arah jam. Di mana pergerakan ini dia mengikut pergerakan jarum jam ni. Okey, arah pergerakan jarum jam. Manakala gambar yang kedua dia menunjukkan pergerakan lawan arah jam. Iaitu pergerakan dia melawan pergerakan arah jarum jam. Okey. Sedikit tips untuk kamu. Okey, imej yang dihasilkan melalui putaran 180 darjah ikut arah jam adalah sama dengan putaran 180 darjah lawan arah jam. Okey, ini ya seperti gambar ni, kalau kita ada objek A mengalami suatu putaran ikut arah jam pada sudut putaran 180 darjah, kamu akan dapat imej dia iaitu A prime di sini. Dan kalau objek A ini mengalami suatu putaran pada sudut putaran 180 darjah juga tapi arah lawan jam, kamu akan dapat kedudukan imej A prime sama juga di sini, iaitu dia sama. Okey. Seterusnya tengok contoh 18. Okay, soalan dia perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey. A diberikan objek A, B, C, D, sebuah segi empat, dan titik T ini untuk makluman kamu ini kita panggil sebagai pusat putaran, dan anak panah warna biru ni sebenarnya adalah menunjukkan pergerakan putaran tersebut. Okey, jadi ini pergerakan dia adalah menunjukkan arah lawan ikut jam. Okey. Dan A prime, B prime, C prime dan D prime adalah imej bagi segi empat A, B, C, D. Jadi untuk kita perihalkan putaran ini, caranya kita kena nyatakan sudut putaran, iaitu putarannya mengalami putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik T. Itu caranya. Kamu kena nyatakan sudut putaran, kemudian kena nyatakan sama ada putaran tersebut ikut arah jam atau lawan arah jam, dan kena nyatakan pusat putaran. Jadi ini jawapan dia, putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik T. Okey, untuk soalan B pula. Okey, diberikan rajah ini adalah objek A
dan ini adalah image bagi objek A iaitu A prime, dan ada titik S. Titik S ini adalah pusat putaran, dan anak panah warna biru ni adalah sebenarnya arah putaran. Kalau kamu perhatikan, arah putarannya adalah lawan arah jam. Okey, jadi untuk kita perihalkan soalan B ini, ia adalah putaran pada sudut 90 darjah. Kalau kamu tengok ni sebenarnya adalah sudut 90 darjah, sudut tegak. Macam mana kamu nak kenal pasti? Kamu boleh gunakan satu alat nama dia protractor. Protractor adalah satu alat untuk mengukur sudut. Jadi jawapan dia untuk B, putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik S. Seterusnya pula kita tengok subtopik 11.4.3, iaitu menentukan image dan objek bagi putaran. Okey, kita boleh menggunakan dua kaedah untuk menentukan image dan objek bagi putaran. Pertama, menggunakan kertas suris, protractor dan jangka lukis. Okey, untuk menentukan image atau objek di bawah suatu putaran. Kamu boleh gunakan kertas suris ataupun satu lagi kaedah gunakan protractor dan jangka lukis. Okey, kita tengok contoh ni. Okey, tengok contoh 19. Tentukan image bagi segitiga PQR apabila diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Okey, diberikan rajah seperti ini, sebuah segitiga PQR dan titik M ni adalah pusat putaran. Jadi caranya pertama, ini adalah kaedah pertama menggunakan kertas suris. Langkah pertama, lukiskan garisan pada titik M ke titik P. Kamu sambungkan. Gunakan pembaris, sambungkan titik M dan titik P. Kemudian tentukan sudut 90 darjah lawan arah jam. Okey. Jadi kamu kena gunakan protractor untuk tentukan sudut 90 darjah lawan arah jam. Okey, kamu letakkan protractor pada titik M dan ukur sudut antara garisan PM dan juga garisan ini adalah 90 darjah. Okey. Dan arah dia mesti lawan arah jam. Iaitu anak panah dia ke sana lah. Jadi di sinilah garisan tersebut. Okey, kemudian lukis semula bentuk segitiga PQR di atas kertas suris. Kamu tekakkan ataupun lukis semula bentuk segitiga PQR di atas kertas suris. Okey, kemudian kamu tekan dengan mata pensel pada titik M. Okey, tekan dengan mata pensel pada titik M, kemudian putarkan kertas suris 90 darjah lawan arah jam. Kamu gerakkan kertas suris itu, kamu putarkan, kamu dapatlah kedudukan seperti ini. Jadi kamu tandakan titik P prime, R prime dan Q prime. Jadi langkah terakhir, kamu sambungkan titik P prime, R prime dan Q prime dan kamu akan dapat image bagi objek PQR di bawah satu putaran pada sudut 90 darjah lawan arah jam pada pusat putarannya adalah M. Okey, itu menggunakan kaedah pertama. Tengok pula bagaimana caranya untuk kita gunakan kaedah yang kedua, iaitu menggunakan protractor. Okey, langkah pertama, bina garisan MP. Okey, kamu sambungkan titik M dengan P. Okey, gunakan pembaris. Kemudian dengan menggunakan protractor, lukis satu garisan MP berukuran 90 darjah lawan arah jam dengan jarak yang sama dengan MP prime. Okey, gunakan protractor, kamu letakkan protractor ni, pusat protractor tu kamu letakkan pada titik M, iaitu pusat putaran. Kemudian ini adalah sudut 90 darjah. Kamu tengok nilai kat sini 90 darjah. Jadi untuk garisan ni kamu tandakan di sini. Kemudian gunakan pembaris, kamu sambungkan titik M dengan titik yang kamu tanda di sini. Lukis satu garis lurus. Okey, jadi kamu sudah dapat sudut 90 darjah. Kemudian macam mana kamu nak tahu kedudukan titik P prime ni? Ingat, jarak MP prime dengan jarak MP adalah sama. Jadi kamu kira jarak daripada titik M ke P, iaitu sebanyak berapa petak atau berapa unit. Ada 1, 2, 3. Ada 3 petak atau 3 unit. Jadi untuk jarak
daripada titik M ke titik MP prime mesti sama juga dengan 3 unit. Jadi 1, 2, 3. Jadi di sini kamu tandakan titik P prime ini. Jadi langkah yang seterusnya kamu ulangi langkah 2 dengan garisan MR dengan NQ. Seperti inilah untuk garisan MR ni. Okey, kamu panjangkan garisan tadi. MP ini kamu panjangkan garisan, okey, garisannya. Kemudian kamu kira jarak daripada M ke R berapa petak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak. Jadi jarak daripada M ke R prime pun mesti sama 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kamu tandakan sebagai R prime. Okey, kemudian macam mana kamu nak cari kedudukan titik Q prime, iaitu image bagi titik Q. Okey, kamu sambungkan titik M dengan titik Q, gunakan pembaris. Kemudian gunakan protektor, kamu ukur sudut 90 darjah daripada garisan NQ ke garisan ini ya. Jadi garisan ini kamu bina, garisan ini gunakan pembaris, bina garisan ini. Kemudian macam mana kamu nak tahu kedudukan Q prime? Tengok jarak dia daripada R ke Q pada objek. Jaraknya adalah 2 petak atau 2 unit. Jadi jarak imej pun mesti sama, iaitu berjarak 2 petak atau 2 unit. Jadi kamu kira 1, 2. Jadi di sini. Tandakan di sini sebagai Q prime. Dan akhir sekali kamu sambungkan titik P prime, R prime dan Q prime membentuk segitiga P prime, R prime, Q prime, dan ia adalah imej bagi objek PQR. Itu jawapan dia. Okey, alright kelas. Jadi untuk pelajaran hari ini cikgu berhenti sampai di sini ya. Jadi sebagai latihan untuk hari ini, okey, cikgu nak kamu jawab soalan ini. Okey, soalan latihan Jom Cuba 11.4 daripada buku teks matematik kamu. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan nombor 1 A, B, C, D. Nombor 1 ni semua. Kemudian nombor 2 kamu buat juga soalan A, B, C, D. Jawab semua. Jadi buat soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 dalam buku latihan matematik kamu. Boleh guna sama ada buku Maths 1, Maths 2 atau Maths 3. Dan kalau ada sebarang soalan yang kamu tak faham berkaitan pelajaran hari ini ataupun berkaitan latihan yang cikgu bagi ni, boleh tanya cikgu melalui Telegram. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih semua.